إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, cari bekal kita untuk hidup selepas mati kelak. Sebagai bekal bertakwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersempena tapi sebenarnya yalah dah kalender tuliskan nuzul Quran. Tuan-tuan Subhanahu wa taala, sebenarnya setiap hari itu kena nuzul Quran. Bukan ada tarikh barulah kita nak membesarkan wahyu Allah. Seperti mana kita menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah rasa nak selawat. Tak betul lah begitu. Kerana syariat ni setiap hari kena sambut. Syariat Nabi ni setiap hari kita kena besarkan. Sama lah juga wahyu ni tuan-tuan. Wahyu ni yang kita sebut kalamullah ke Al-Quran ke, yang benda yang sama ni setiap hari kita kena sambut. Bukan ialah cuma hari ni lebih untuk kita menyuburkan, tambah lagi baja, begitu. Tambah lagi baja. Baik tuan-tuan, sekadar masa yang kita ada pada malam ni, setengah jam kita ada, insya-Allah tuan-tuan Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, hadza basairu linnas. Hadza basairu linnas. Wal huda wa rahmatul lil yuqinun. Allah kata Quran ni hadza basairu linnas. Dia adalah basar, pembuka mata hati manusia. So bila kita faham ayat ni ataupun tafsir ni, ulama kata basar, hadza basairu linnas, ialah pembuka hati manusia. Maknanya mudah faham, mafhum mukhallafah dia, maksud di sebaliknya. Kalau Allah kata Quran ni pembuka hati manusia, kalau orang yang jauh dengan Quran, mana hati dia tertutup. Hati dia tertutup. Sebab tu tuan-tuan, kita sebenarnya diminta untuk setiap hari berdamping dengan Quran. Kita disuruh setiap hari berdamping Quran. Kita dilarang tak buka Quran berzaman-zaman. Ini bukan panggil umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun akhir dia nak wafat, nak mati. Bulan Ramadan ni 2 kali sehari Jibril turun, Nabi betulkan bacaan dia balik. 2 kali sehari sepanjang Ramadan, tahun yang Nabi nak mati, tahun kewafatan dia sallallahu alaihi wasallam ni, tahun tu Jibril turun 2 kali sehari. Tuan-tuan, Nabi SAW ni bukan tak ingat ayat, betul? Bukan sebutannya tak betul, tuan-tuan. Tapi Nabi nak bagi tahu kita, ini bulan turun wahyu. Dia turun pada hari, pada bulan yang terbaik, pada hari yang terbaik, pada Rasul yang terbaik, untuk umat yang terbaik. Ini Quran untuk umat yang terbaik. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam tafsir Ibn Katsir, Nabi kata apa? Semua Rasul Allah bagi risalah. Semua Rasul Allah bagi risalah, tapi tidak ada risalah yang terbaik seperti Quran.
terbaik seperti Quran. Ini Nabi sebutkan. Tidak ada risalah yang terbaik seperti Quran. Ini nak cerita lebihnya kita pada umat yang lain, Dan dalam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni hafizahullah taala, dia kata Quran ni dia buat satu kitab. Anda dah sebut kat sini ke belum? Wallah nak buat sebut bila kan? Kan. Dan dia buat satu kitab, nama kitab tu Ala Ma'ajatil Quran. Kitab tu subhanallahil azim. Ana suka dengan kitab. Dia kata kita duduk sekejap, kita nikmati satu hidangan yang namanya Al-Quran. Masya-Allah. Kan Dr. Abdullah Al-Qarni sifatkan Quran itu hidangan. Bila sebut hidangan ni, benda sedap kan? Kita ni pula tuan-tuan, al-faqir ilallah. Kita ni zero, bukan miskin lagi dah. Kita ni fakir. Kalau Allah tak bagi, tuan-tuan, kan? Telanjang bulat kita ni. Bukan kata makan minumnya gaji. Kalau Allah tak bagi pada Nabi, Nabi mana yang mula-mula buat benang kita ni? Tenun kapas ni dia jadikan kain. Nabi mana? Nabi mana? Hari ni ada satu kurta nama Nabi tu. Ada satu kurta brand Nabi tu. Nama Nabi tu. Pasal Nabi ni yang mula-mula tenun. Kita pakai bangga Levi's, Lee, apa lagi? Charlie, Aero, kan? Padahal yang buat kain tenun kapas ni Nabi, Rasul. Rasul mana tu? Dan dia masih hidup, Masya Allah. Rasul yang masih hidup ni pendapat yang paling kuat dua. Nabi Isa AS, betul, Allah angkat. Ada satu lagi, dia masih hidup, Nabi Idris AS. Pasal waktu dia minta dengan Allah nak tengok syurga, dah masuk syurga, tak mau keluar lah tuan. Kena ke dia Nabi Idris. Masuk syurga, ya Allah tak mau keluar, ya Allah macam ni punya live dalam syurga. Tuan-tuan, Nabi Idris kekal di syurga. Dialah yang mula-mula tenun kapas. Nabi Idris mula-mula menulis. Nabi Idris dia tulis di padang pasir dengan kayu, dia tulis. Nabi Idris darasa madrasah tentang betul Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ni fakir. Kalau Allah tak bagi idea kat Nabi Idris buat kain, telanjang kita sampai hari ni. Kalau Allah tak bagi idea pada Rasulullah makan berbuka dengan kamar, saya hilang musangking kita. Saya hilang musangking 50 kilo, Ramadan jadi 200 kilo. Sudah muju buat tamar ya tuan-tuan. 10 ringgit dapat sepekah. Dan Arab tak cekik dalam macam kita. Sudah kita ni tuan-tuan pantang musim sebelah terus. Tak ada bagi sangat dekat hak tamak dunia kan. Dulu kita jual durian macam mana? Main lumbuk je betul. Dan mereka pandai jual durian timbang. Makanlah dengan kulit-kulit tu pasal dah timbang dengan kulit. Kan dulu kita main lumbuk je kan. Okey, RM20 4 biji selumbuk-selumbuk. Lah ni RM20. Besar buah tuan-tuan, bersatu RM20 sebiji. Allahu akbar. Kan? Baik, tuan-tuan Subhanahu wa ta'ala. Ini fakir. Kalau Allah tak bagi kita akal, satu benda kita tak boleh buat tuan-tuan. Okey, kita umpamakan si fakir tadi, orang miskin betul. Fakir ni dia bawah daripada miskin. Kalau ikut Imam Syafi'i kita, miskin ni dia masih ada pendapatan tapi tak cukup. Fakir tuan-tuan memang tak tahu apa nak makan. Lapar tak? Lapar, kosong tak makan, letih. Akhir Ramadan kita mudah faham. Tuan-tuan, waktu paling seronok sekali bagi orang berpuasa ni waktu bila? Nabi sebutkan waktu nak berbuka puasa. Tuan-tuan, orang berbuka, orang yang puasa ni tuan-tuan, dia tak payah tengok lecikan, cendol, teh daka, tak payah. Kan? Dia cukup tengok air batu kosong pun tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan. Kan? Dia tengok air sungai tu pun dia nak minum. Pasal apa? Lapar.
Bila kita sebut lapar, dia sangat nak pada makanan. Betul tak betul? Maka cuba kita pelawar dia apa? Semua dia nak. Sebab tu bazar penuh. Betul? Pasal lapar. Bazar penuh. Pasal lapar. Perut kosong. Letak tanyalah apa pun, semua dia nak. Ini sifat orang yang tak ada benda nak makan. Jelas dekat tu. Ini contoh ni tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita nampaklah Allah tunjuk macam mana kita nampak nikmat air menitik dekat balang. Kita nampak ni. Tadi nak pergi PKNS, beli baju raya lah nak beli. Tuan-tuan perasan tak, tengah-tengah PKNS tu ada satu kedai jual muffin. Ya Allah ya Tuhan, dia punya bau sakaratul maut. Betul kan? Siapa pernah lalu itu? Sama pula kita puasa. Anak memang lalu tak pernah beli. Anak lalu tak pernah beli. Tapi tadi dengan orang beratur, bau tu keluar, anak berkata beli seorang satu. Bau itu. Boleh faham kan? Bau itu. Kita teringin semua pasal kita lapar. Pasal kita nampak benda tu panas-panas, bau dia datang, kita sanggup. Cuba bayang Allah tunjuk syurga. Boleh? Kita lalu murtabak, betul? Murtabak pun satu makhluk yang jahat. Bau dia, betul tak betul? Murtabak. Apa lagi yang bau kuat? Sate. Betul kan? Apa lagi yang bau kuat? Ayam percik, ayam golek dia punya masak. Kita dapat hidu, kita nampak. Sedap. Kita sanggup beratur. Kalau Allah tunjuk bagi nampak syurga, tadi sebab kita lapar, kita nampak bau. Kalau Allah tunjuk syurga, kita tak tahu macam mana nak pergi syurga. Betul tak betul? Allah bagi Quran. Berebut akan faham Quran. Boleh faham tak? Berebut orang akan faham Quran. Murtabak orang beratur, tedakah orang beratur, betul? Tedakah orang beratur, ni tempat kita ni, tedakah orang beratur. Roti John orang beratur, pasal nampak, pasal bau. Syurga ni kalau kita ekspor, kita boleh nampak. Quran kita takkan tinggal di hari itu. Takkan tinggal di hari. Sebab tu Allah kata, hadza basairu linnas. Quran ni dia akan buka bagi nampak syurga. Quran akan bagi nampak. Bagi nampak. Sebab tu manusia akan sanggup, dia takkan tinggal Quran walaupun tiap-tiap hari dia dah baca. Kata Sayyidina Umar, dia sedapnya tak faham pun kita nak ulang baca. Ini Quran. Tuan-tuan kalau macam ni punya speaker, tidur lagi tak tahu tuan-tuan. Anak saya ni kuat pada hari-hari biasa kan. Bau tu apa ke sound system? Aijas, Masya Allah. Bawa sebelum-sebelum ni Aijas tak jadi. Malam ni Power Ranger. Allahu Akbar. Itu tuan-tuan. Jadi kata Datuk Ain Abdullah Al-Qarni, Quran ni hidangan daripada Allah. Hidangan. Sebab tu tuan-tuan, orang sanggup beratur sebab dia nampak sedap. Hari ni orang tak beratur, maksudnya orang tak berebut untuk Quran pasal dia tak nampak. Jadi kita baca ayat Quran Az-Zariyat, jadi Allah kata, hadza basairul linnas. Dia akan buka mata hati manusia. Dia pembuka. Untuk apa? Wahudah, untuk hidayah tu masuk. Hidayah kemudian kita dulu kena faham Quran, baru hidayah tu datang. Ya, ada orang yang special case, non-Muslim masuk Islam tak baca Quran pun, betul? Betul? Itu special case, itu lain, itu mereka di luar. Kita ni dalam Islam. Kita ni dalam Islam yang diperintahkan, disuruh untuk baca tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran. Allah kata, am ala qulubin aqfaluha. Nampak tak? Apakah kamu tak mau perhati, tak mau gali, tak mau tadabbur Quran, atau hati kamu ni tertutup, kata Allah. Sedangkan Allah kata, kalau kamu baca, aku buka. Kamu tak mau baca, tertutup.
Boleh bahan itu nama contoh. Codan, besi, spana, bol, skru. Bertahun kita tak buka. Macam mana dia punya ketat, dia punya karat. Kan? Gitulah hati dia. Kita tak servis dengan Quran. Gitulah. Betul kata ala qulubin aqfaluha, atau pada hati kamu terpatri mati. Allahu akbar. Baik. Bila sebut hidangan, tuan-tuan. Bila sebut hidangan. Katalah surau syukriyah. Oh, hari ni nuzul Quran kan? Tak apalah. Esok buat iftar perdana. Contoh. Nah, besok iftar perdana. Kambing golek saja 5 ekor. Oh, contohnya. Mana tahu kok makbul masin dulu. Ya, esok kambing golek 5 ekor. Sate 1000 cucuk. Ulama, kan? Nasi mandi. Nasi ada 2, satu mandi, satu belum mandi. Nasi mandi, kambing 5 ekor, sate 1000 cucuk. Lai cikang tebu, teraka. Dia ulang-ulang teraka. Tak dapat kan malam ni sebungkus free. Kau dia dengar lah kan. Ni sini ada satu teh tarik macam ni, Power Ranger. Dia masuk TV3. Teh tarik dia masuk TV3. Dalam ni. Kan? Ni sahabat anak dia selalu pergi mana-mana penceramah, dia akan buat rakaman, dia upload YouTube. Ini je kerja dia. Masya Allah, doakan dia. Doakan dia. Dia sebarkan. Dia tak reti nak kuliah, dia sebarkan kuliah. Masya Allah. Ni, merata seluruh lembah Kelang dia pergi. Malah ni giliran dia minta jadual. Kebetulan jadual kat rumah mana? Meski. Bukan dia jawab kan. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan semua. Ada. Buat jamuan, buat sambutan berbuka puasa peringkat qaryah. AJK pun selailah kambing golek tadi. Selailah kambing golek letak kat kita. Kita tahu tak apa-apa, saya tak makan kambing. Sebab apa tak makan? Melayu sebab apa tak makan kambing? Darah tinggi. Betul? Darah tinggi. Dia kata tak apalah, saya ambil ayam masak kicap. Kita pun cedok lai cikang, tebu, cendol, ABC. Dia tak pertama-tama saya minum mineral water je. Pasal apa? Kencing manis. Betul. Dan benda tadi semua tadi itu sedap tak? Oh ya Allah Tuhan, kambing ni ma min nabiyyin wa qad ra'al ghanam wa qila anta bala, kata Nabi SAW. Semua para rasul, semua para nabi, Nabi sebut hadis Imam Bukhari, semua belah kambing. Semua nabi belah kambing. Maknanya daging kambing ni sedap. Kan hari ni talk kan lamb shank. Betul. Lamb shank ni bahagian apa? Ketul tu kan. Kesukaan Nabi bagaimana? Yang kena racun, yang pokok Yahudi racun Nabi itu bagaimana? Bahu kanan Nabi. Tak apalah makan pork, makan kambing ada. Anak jujur, anak memang tak makan kambing. Kan? Bila dah jadi kari nak makan. Kambing tu anak makan. Betul kan? Mana boleh orang asli pun tak makan kambing kan? Bila dah masak baru makan. Contoh makan kambing bergaru. Kan? Jangan makan kambing lah. Haram, makan kambing haram. Betul je? Makan kambing haram. Kari kambing boleh makan, kambing haram. Jadi tuan-tuan, pasal apa tak mau tali makan semua tadi? Penyakit. Pasal apa tak boleh terima Quran? Hati itu banyak penyakit. Betul tak betul? Hati itu banyak penyakit. Tadi kita sebut kita ni fakir. Kita ni tak kenal jalan nak pergi syurga. Kita juga tak kenal jalan nak pergi neraka asalnya. Kita tak tahu apa yang halal, apa yang haram. Kalau tak ada Allah hantar Rasul, tak ada Allah bagi wahyu, minta maaf tuan-tuan. Jadilah khinzir masak kicap berbuka kita. Betul tak betul? Sebut babi tak boleh, orang marah. Orang kata mencarut. Dah sebut dah. Dan sebut babi tak boleh. Tak apa sebut gitu. Dia kata babi masak kicap. Tak boleh. Tak boleh sebut gitu. Betul kan? Jangan sebut babi. Sama dah sebut. Betul kan? Minda orang kita begitu. Babi tak disebut.
Ustaz. Khinzir macamlah halal. Sama je tu kan. Kalau tak ada hidayah, masa kicap kita kawan tu. Berbuka tadi, betul tak betul? Jadi Allah tunjuk yang mana halal, yang mana haram, mana dosa, mana pahala. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, kata Allah. Maha suci Allah telah menurunkan Furqan. Apa Furqan? Dia tunjuk mana hitam, mana putih, dosa, pahala, buruk, baik, syurga, neraka. Itu Quran dia tunjuk. Sebab tu Allah kata hadza basairul linnas, dia buka hati manusia. Tiba-tiba orang tak mau terima Quran pasal hati dia banyak penyakit. Apa penyakit yang paling besar kadang-kadang kita tak perasan? Hadis ni masyhur. Penyakit yang Nabi kata akhir zaman umat aku ramai tapi macam buih di lautan. Kata sahabat, adakah mereka sedikit? Bal antum katsir, kata Nabi, sedangkan kamu banyak pada masa itu. Macam buih di lautan, banyak tapi tak ada kekuatan kerana satu penyakit, al-wahnu. Al-wahnu. Sahabat tanya, wa ma wahnu? Wahnu tu apa dia? Hubbu dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Ni penyakit paling besar. Dunia orang berebut, betul? Orang berebut sehingga dia tak nampak keindahan syurga, dia hanya nampak keseronokan dunia walaupun dia kena tipu. Ini penyakit dia. Penyakit dia isi dunia dalam jiwa dia. Dia isi kebanggaan, dia isi harta, dia isi pangkat, dia isi keseronokan, dia isi kemewahan, dia isi enjoy. Dia isi benda tu semua dalam jiwa dia. Dalam minda dia fikir yang tu je, nak seronok je dalam minda. Dia fikir yang tu saja, tuan-tuan. Maka hati dia tidak terbuka untuk hidayah Allah, untuk Al-Quran. Inilah penyakit yang paling kronik, yang menyebabkan mulut jadi leza dengan Quran, mulut jadi biadab dengan Nabi, mulut jadi mungkar dengan Allah. Ini penyakit yang paling bahaya. Penyakit lain pergi klinik, pergi farmasi, settle. Betul tak betul? Penyakit ni tak ada settle, tuan-tuan, melainkan dia kena tubu ilallah, dia kena bertaubat, dia kena cari Allah balik. Sebab tu Allah sebut antaranya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Tujuan utama kata Allah, aku turunkan Quran syifa, penawar. Penawar lima fi sudurihim, penyakit di balik dada, kata penyakit hati. Quran turun penyakit hati. Sebab tu tuan-tuan, Quran ni kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wajib dibaca dengan makna. Nak wajib dibaca dengan makna. Tak baca dengan makna sampai mati kita tak faham, tuan-tuan. Setuju? Kita tak tahu apa Allah kata ke kita. Sebab tu hidup bertentangan memanjang. Kan pernah cerita ulama ajar burung tu muncak, ingat tak? Burung tu mati tak muncak, dia menangis. Kawan dia kata, kenapa menangis? Dia kata, aku menangis sebab tadi burung aku mati tak muncak. Burung dia mati tak muncak. Dia kata, aku takut jadi macam tu. Takut aku pun tak boleh syahadat pasal burung tu muncak tak faham. Betul tak betul? Kita baca Quran tak faham, tak sampai hati pun, dekat mulut je, kerongkong pun tak lepas, tak erti. Jadi apa yang aku baca, aku buat lain pasal aku tak faham. Betul tak betul? Tuan-tuan ingat tak, anda pernah tanya tuan-tuan, anda bagi tahu pada yang mudik, anda kata besok ni bulan tak puasa lah, bulan tak puasa. Besok anda nak pergi rumah, puasa Ustaz datang tengah hari, datang Ustaz datang tengah hari esok. Sampai dia jamu roti jam, roti canai lah dia beli Nuriman. Senang kan? Main jerit je, roti 010 kan? Kita pun sampai rumah, Ustaz makan dulu lah, lepas ni kita sembang. Betul kan? Ada lah layan tetamu, betul kan? Kita sampai dia jamu roti canai, betul kan? Betul ke salah tindakan dia? Tindakan dia jamu anak tu betul ke salah? Dia jamu betul, roti canai itu salah pasal pukul 1. Betul kan? Betul tak? Tengah hari nasi kan? Betul? Dia jamu betul, menu salah.
Kita cakap Melayu ke cakap Arab? Cakap Melayu. Cakap Melayu pun tak faham, apalagi Arab. Nampak tak faham? Sebab tu Quran perlu pada penafsiran. Akan jadi salah. Akan jadi salah. Jangan dia buat pandai nak tafsir sendiri. Perlu pada illa alimun, kata Allah, orang yang pakar. Jangan dia kata dalam Quran tak ada ayat suruh tutup kepala. Contoh Allah Ta'ala, Arab pun betul bukan terabur, saya tak tahu reti. Boleh faham tak? Nanti khuz min amwalihim, ambillah sebahagian sikit, sikit daripada harta mereka, sedekah, kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambil sebagai harta, sebagai sedekah. Kalau orang tak hati, ayat suruh bagi sedekah, Allah suruh bagi sedekah. Hai, ayat tu wajib zakat, bukan sedekah. Nampak tak? Kalau kita tengok perkataan begitu, tak betul lah tafsir. Ayat tu wajib zakat, bukan sedekah, tapi tulis sedekah. Nampak tak? Ini tuan-tuan, suatu tuan-tuan, jangan tu tafsir Quran. Kita hidup memang perlukan para ulama. Baik. So bila kita tak makan semua tadi, Allah kata bila kita baca Quran dengan makna, kata Imam Ghazali, macam kata almarhum Syekh apa nama ni, Bin Baz, walaupun dari sudut fiqahnya kita mungkin tak sependapat dengan dia kan, ialah Saudi kan, kita kata Wahabi kuat, tapi dalam hal ni dia kata cara paling mudah kita nak hafal Quran, kita tengok makna. Boleh mana? Cara paling mudah kita nak hafal ayat Quran, tengok makna. Kata Syekh Bin Baz. Boleh faham ni tuan-tuan? Tengok makna. Jadi bila baca Quran berserta makna. Contoh, kita baca ayat apa tuan-tuan? Ayat tentang neraka. Orang yang tak solat. Malaikat tanya, ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk dalam neraka Saqar ni? Dia jawab tu direct tuan-tuan. Qalu lan nakum minal musallin, aku hidup dulu tak solat. Terang tak ayat tu tuan-tuan? Malaikat tanya, di dalam neraka atau dalam neraka? Kenapa masuk neraka? Aku dulu tak solat. Baca makna tu, tak solat, direct dalam neraka. Boleh mana? Jumpa hadis Nabi kata minum arak kekal neraka kalau tak bertobat. Bertobat terus je tuan-tuan. Boleh mana? Tak solat, bertobat terus je tuan-tuan. Daripada tak solat jadi solat, daripada minum arak jadi tinggal arak. Contoh, Allah dah sentuh hati dia bila dia faham makna. Boleh faham tak tuan-tuan? Tuan-tuan, wallahi tuan-tuan, sekeras mana hati kita tuan-tuan, kalau kita baca dengan faham. Ada satu masa air mata kita akan jatuh. Air mata kita mesti jatuh. Air mata kita sama jatuh tu keinsafan atau jatuh tu syukur. Boleh faham tak? Mesti tuan-tuan. Jangan temberang. Mesti jatuh. Mesti jatuh. Pasal apa? Di saat tu Allah dah lembutkan hati kita, air mata mesti jatuh. Mesti jatuh. Jangan temberang. Satu buana dia kata bila berlaku begitu, terus sembamkan muka ke bumi, sujud syukur. Sujud syukur. Allah dah lembutkan hati kita. Boleh tak? So bila berubah, maka penyakit hati tadi, tak mau solat, degil, malas, kedekut, benda ni tak ada ubat di farmasi, di klinik. Betul tak betul? Ada. Siapa bilang? Yang ni Allah kata syifa. Allah dah bagi penawar. Berubah daripada tak elok jadi elok, daripada soleh jadi soleh, daripada mungkar jadi taat, daripada kufur jadi beriman, daripada sombong jadi ramah. Inilah warahmah, tanda sayangnya Allah pasal kita cari hidayah. Kita cari hidayah, Allah lembutkan hati, Allah sembuhkan penyakit hati. Boleh faham? Lil mu'minin, hanya orang yang yakin dengan Quran, yang percaya Quran, Allah bagi. Sebab tu tuan-tuan, degil tak mana pun jangan tinggal Quran.
Ada anak yang keras hati degil, biar dia dengar kita baca Quran. Dalam kereta bagi masuk Quran, dia dengar Quran setiap hari, tuan-tuan. Dan kita ni pula orang yang tak lekang majlis surau, tuan-tuan taala. Kan? Tolong, kita dah ada separuh yang kedua ni, tuan-tuan. Kita minta ya Allah, aku berlindung daripada malas. Itu dah sebenarnya makin hujung makin berat nak buat amal. Makin hujung makin berat nak buat amal. Tuan-tuan, kalau kayu yang paling keras kayu apa? Cengal kot, jati ya. Betul tak betul? Cengal jati. Nak tebang dia, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kan? Tapi bila dia dapat tebang, harga dia mahal. Betul tak betul? Oh, tuan-tuan. Begitulah iman ni, tuan-tuan. Makin kemuncak, makin tinggi, makin payah, makin susah, tapi harganya mahal. So, minta doa, ya Allah, aku tak mau malas. Nak lawan malas ni, kita dah masuk ujung-ujung, nak pergi ke ujung. Jangan malas, jangan malas. Kerana ganjaran ni makin besar, makin besar, tuan-tuan. Jangan sampai nanti besok nak raya, jangan menangis kerana takbir raya. Ini satu kesilapan, tuan-tuan. Menangislah Ramadan lambai kita. Ramadan kata, aku dah nak balik. Allah dah panggil aku balik. Sepanjang aku ada dalam rumah kamu, kamu tak buka pun Quran. Sepanjang aku ada dalam rumah kamu, kamu tak ada pun anak-anak kamu solat, pergi masjid. Sepanjang aku ada dalam rumah kamu, dengan orang sebelah pun kamu bergaduh. Sekarang aku dah nak balik. Kalau benda yang aku bawa, aku nak balik jumpa Allah. Aku kata, kamu kosong bekas, tak ada apa. Ramadan kata, aku dah nak balik. Tahun depan belum tentu kamu jumpa aku. Allahu Akbar. Boleh faham tentang maksud Subhanahu wa ta'ala. Jadi tambah kalau boleh. Ambillah satu-satu surah pendek, tambah dalam dada kita. Jangan tambah, jangan nak ambil Al-Baqarah, Ali Imran, Sakaratul Maut. Ambil yang pendek. Jangan sederhana pun takut tak ada. Yang pendek. Janganlah Al-Ikhlas baru nak hafal. Kalau Al-Ikhlas baru nak hafal, tuan-tuan macam baru masuk Islam. Kan? Ambil An-Naba kau mungkin. Ataupun tuan-tuan rasa 10 hari ni boleh Al-Mulk, silakan. 10 ayat pertama Al-Kahfi belum hafal, silakan. 2 ayat terakhir Al-Baqarah belum hafal, silakan. Ambil 14 hari ni, 13 hari ni, target untuk kita tambah surah-surah dalam dada kita. At-Takwir, An-Naba, Abasa, belum lagi, silakan. Boleh faham ni? Contoh dalam Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah. Bersungguh. Anak semua tuan-tuan doakan anak juga. Jadi sekadar itu insyaAllah perkongsian kita waktu dah masuk, alhamdulillah. Jadi insyaAllah kepada orang bertanya, keluarga sahabat anda bertanya tentang badal haji, insyaAllah. Okey. Anda menguruskan badal haji 2,500. Seminit nanti ada 2,500. Dan yang kedua, umrah bulan Ogos. NGO kami buat Pertubuhan Pendukung Masjid Al-Maut yang Ustaz. Anak pun salah seorang ahli jawatan kuasa. Dan bulan 12, bulan 8 ada 1 tri, bulan 12 ada 1 tri. Dan badal haji. Okey, 3 bulan ni kalau siapa berhajat, ada yang bertanya, maklumlah insya-Allah. Wallahu ta'ala. Tutup kafaratul majlis suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar walau fa'da al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.